Dan ini rakaman dibuat sebelum undian belanjawan. Itu tadi saya kat YB. YB punya generation antara pada saya lah generation yang paling best sekali. Mereka yang lahir sekitar tahun 50-an tu, sekitar zaman kemerdekaan kita. Saya rasa orang yang lahir pada tahun tu di zaman remaja dia ada macam Beatles. Dia ada macam Rolling Stones, Jimi Hendrix, Woodstock, lepas tu Led Zeppelin, dahsyat. Di Vietnam ada perang dengan Amerika. Lepas tu bila YB punya generasi mencapai umur 20-an, pada lewat tahun 70-an ada Islamic Revolution, ada Soviet Invasion, apa yang kita panggil sebagai the Islamic Insurgent. Itu. Dan generasi YB sekarang ni siapa tahu? Kalau saya daripada dunia hiburan lah Jadi yang dalam generasi saya ada M. Nasir, Nasir Jani, Yue Haji Saari. Semua ni macam pemikir-pemikir. Yang di sebelah terlibat dalam politik pula ada macam YB sendiri ya. Jadi saya syukur dapat jumpa YB ni. Saya nak tengok satu sudut lagi, sudut orang yang saya tak pernah bertemu. Saya dekat Malaysia ni kalau artis InsyaAllah banyak yang saya kenal dan saling kenal lah. Tapi yang kelompok YB ni saya jangan jumpa, tak tahu. Jadi generasi YB tu kan, masa YB pada tahun 60-an dulu kan, apa remaja YB Muhammad Sabu tu, macam mana remaja dia? Adakah dia dihindari daripada pop culture, budaya pop tu, ataupun dia pun terpalit juga dengan budaya pop tu? Tahun 60-an saya masih di sekolah rendah lah. 61 hingga tahun 66 sekolah rendah. Kami waktu itu radio pun tak ada. Radio ada, saya dah sekolah menengah dah baru ada radio. Kemudian kita kalau tengok wayang, sekali-sekala wayang pacak lah, wayang yang dibawa oleh Jabatan Penerangan waktu itu, menerangkan tentang dasar-dasar kerajaan. Dan pelakon-pelakon yang kita kenal waktu itu Abdullah Cik dan beberapa orang yang lain. Filem kisah-kisah masyarakat kampung, macam mana nak memajukan mereka, propaganda kerajaan lah waktu itu. Kemudian dari segi culture lain tak ada. Hanya bila dah sekolah menengah tu barulah dengar nama-nama penyanyi-penyanyi yang terkenal tahun 60-an waktu itu. Macam seperti kami di sana tu, antaranya L. Ramli, orang Pulau Pinang, A. Ramli, Ahmad Jais, Jafridin, Halim Yatim, lagu Jandaku yang cukup terkenal. Lepas tu Laobe itu semua penyanyi-penyanyi zaman itulah. Rahman Hassan, Rahman On, lepas tu Sani Sahuri. Kemudian lepas itu barulah datang Sharifah Haini, apa semua tu dia ujung di awal 70-an. 90-an mereka ni lah dulu yang kita minat, biasalah sebagai selalunya kita dengar lagu-lagu ni bila ada kenuri kahwin di rumah kenuri. Di rumah kenuri ni waktu itulah mula-mula start tu pasang ngaji Quran. Lepas tu Hindustan. Sebab tu sekali-sekala selang-selang seli dengan lagu tahun 60-an. Itu kita ikut hiburan macam tu je lah. Punya latar belakang tu, dari segi latar belakang tu orang yang macam mana Wabi? Saya orang kampung biasa, hidup yang cukup miskin, dan kita kata kakak sulung saya pun tak sekolah. Hari tu abang sekat darjah 6, kakak-kakak darjah 5, darjah 4 berhenti. Saya saja yang dihantar ke sekolah menengah dan sampai ke Institut Tun Jimara. Yang lain-lain keluarga tu semua masa itu tidak mampulah untuk nak menyekolahkan semua kakak-kakak saya. Kami dalam keluarga yang cukup sederhana lah, orang kata keh pagi makan pagi lah. Keh petang makan malam. Pulau Pinang lagi Pulau Pinang. Di pulau ke? Belah Seberang Perai. Waktu itu sistem pengairan sawah belum ada. Jadi musim kemarau kita padi-padi tak dapat hidup dengan subur sebab kemarau. Musim hujan pula banjir. Banjir ni kalau rumah saya tu di Gua Petai Pulau Pinang tu, setahun kadang-kadang 2-3 kali berlaku banjir. Hujan lebat sikit banjir dan menenggelamkan padi dan sebagainya. Sehinggalah di tahun
80-an, 90-an baru sistem pengairan agak ada dan dapatlah sawah ditanam 2 kali setahun dengan agak sempurna. Sebelum itu tidak. Jadi macam pengaruh-pengaruh muzik tu dengar di tempat kenduri-kenduri kahwin. Kenduri kahwin gitu je lah. Kalau habis sendiri masa tahun 60-an tu dulu. Ada tak kawan-kawan yang bawa gitar lu hilir ke? Kalau bukan muzik, bola sepak? Tak. Saya sukan, saya tak terlibat dalam permainan apa-apa sebab saya ni dari segi keseronokan saya main sungai. Berenang di sungai lah. Menjala ikan. Tahan ikan di bendang dan sebagainya. Sukan saya tak terlibat. Melainkan sukan-sukan kampung lah. Main gasing. Kami panggil main caplong. Lawan tembak dengan buah cenerai. Jenis-jenis begitu. Sukan-sukan macam tu. Kalau kadang tu petang-petang kita budak-budak main stand dalam hutan. Hutan belukar tu. Kita main-main hutan tu lah. Jadi semua jenis lasak lah. Kalau berenang sungai ni tak kira banjir, tak kira tak banjir, saya boleh berenang. Sampai law pun boleh. Sampai sekarang ni pun umur dah 6 siri ni pun masih gemar saya menjala ikan. Masih lagi? Masih, sampai sekarang pun. Di kawasan macam mana Habib boleh pergi kalau zaman sekarang? Menjala ikan sekarang kalau sungai dah saya tak larat dah. Sebab yalah tenaga semua kan. Tapi kalau di kolam-kolam ataupun di tempat parit tali air, iaitu menjala daripada darat ke laut, ke air. Dalam sungai ni kita duduk dalam air, menjala dalam air. Yang tu tak apa-apa, ada tenaga dah. Tapi kalau parit tali air tu masih boleh jala ikan puyuh, ikan sepat apa semua tu anytime lah. Boleh lagi. Jadi dalam sosial ekonomi yang YB punya latar belakang tu kan, kalau macam filem macam mana masa time tu? Filem layar pacak tadi lah. Wayang pacak. Yang kedua, waktu itu televisyen baru bermula. Saya tengok lebih kurang 1.5 kilo daripada rumah, naik basikal dengan kawan, kita tengok satu kedai Cina lah. Selalunya kita pergi masa filem combat. Kalau combat tu tak miss lah. Vic Morrow. Kita boleh hafal je Vic Morrow, Rick Harrison semua tu kan. Tentera Jerman begitu bodoh. Propaganda Amerika kan. Sampai 5 orang askar Amerika boleh tawan satu division tentera Jerman tu, bodohnya. Jadi kita pun masa tu kalau main-main tu yang hero tu Vic Morrow lah. Itu propaganda yang kita tengok filem-filem macam tu lah. Dan gambar Melayu, filem Melayu. Masa tu kita nak pergi rumah orang, nak tengok filem Melayu kena bayar 10 sen. Sebab TV ada beberapa buah rumah saja dalam kampung tu. Jadi kita bayar kalau gambar Melayu 10 sen, kalau gambar lain 5 sen. 5 duit panggil. Sekupang. Pakai sekupang kan itu. Jadi TV ni sebenarnya di Malaysia ni baru alat-alat benda ni. Kita boleh tengok dia macam color lah. Saya ingat bila ada TV nak pergi ke color, warna-warni lah. Zaman tu Sion. Dia invite lah penyanyi yang menyanyi malam tu, baru boleh nampak dia pakai baju warna Sharifah ini. Tengah orang kampung kami panggil Latifah ini. Itu mula color di zaman Tun Sion. Sebelum itu hitam putih. Macam tadi Habib punya aktiviti cakap dia tu kan, main dekat sungai dan sebagainya tu kan, sudah tentu dengan para kawan-kawan kan. Ciri-ciri kepimpinan tu semua tu dah ada ke agaknya kalau fikir balik? Saya dulu di sekolah rendah, kalau budak-budak perempuan tu tak mau kawan dengan saya. Kenapa Habib? Sebab saya kadang pakai baju, kalau 5 butang ada 3 ya. Lepas tu rambut ni jaranglah pernah sikat kan. Kadang seluar tu dia tak kancing penuh, dia selit. Jadi kita ni budak-budak perempuan yang ni dia suka pada budak-budak yang lebih, selalunya anak-anak cikgu lah. Jadi kita jadi grup budak-budak yang orang panggil belemuih ni. Belemuih. Berlawan lah dengan budak-budak yang smart tadi ni. Jadi budak-budak smart ni kan. Budak smart ni depa cikgu-cikgu pun bila nak suruh budak-budak smart ni. Budak smart je. Kita ni jenis belemuih ni dan nakal lah juga. Jadi saya pun kena public caning ni 2-3 kali juga di sekolah. Sekolah nama apa ni? Sekolah Rendah Padang Menora. Guru saya masih 2 orang lagi masih hidup. Public caning dan
Siapa pun tak boleh lawan dengan saya, bukan saya kuat. Tapi? Saya geng. Geng? Geng, artinya kawan ramai. Oh. Artinya kalau dia besar mana badan pun, kalau dia usik saya, kawan-kawan saya akan lutu dia habis. Itu. Oh, ciri itu dah ada. Ciri ada. Itu daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Jadi saya sendiri kecil dulu, bukanlah jenis gemuk, kecil kurus, tapi kita kata jenis kawan ramai. Kawan-kawan yang sanggup berkorban untuk Abang Mat ni dah ada pada kecil. Masa tu dah jiwa Abang Mat tu dah ada. Kawan-kawan gitu je, tak ada lah. Jadi kita sampai masuk tingkatan 1, tingkatan 4 barulah reti sikap amuk dah sikit. Tingkatan 5 saya gak dah lah. dah ada peminat kekasih. Masa tu dah mereka bawa roti tu boleh kita share dalam makan. Belum tu tak ada lah langsung. Ada lagu-lagu yang Wabi guna untuk ayat pada time tu ke? Ada lagu-lagu popular pada masa tu yang Wabi guna untuk buat ayat mata air tu. Lagu-lagu tu kami sana dulu Ramli Ahmad Jaiz semualah. Itu yang paling ni tak tahu. Kalau Ramli tu memang kita dengar lagu pujaan minggu ini, dia menang 17 minggu berturut-turut. Tahun tu lepas tu Eddie Ahmad seorang lagi. Ingat tak Eddie Ahmad? Tu zaman-zaman tu lah. Di lagu Darah Pujaan. Wah, itu masa itu meletup lah. Kalau Ramli lagi banyak lah. Di tepi pantai yang indah, macam-macam lah kita dengar lagu-lagu dia. Jeffrey Dean. Itulah kita hanya terhibur dengan radio kemudiannya, dan kita kata wayang pacak dan rumah kenuri lah. Rumah kenuri kahwin yang banyak memasang lagu-lagu itu.